Okey. So, okey, bahagian 1 menunjukkan corak gelombang air yang bergerak ke satu celah antara dua dinding yang terdapat dalam taman tema air. Okey, soalan tanya gelombang air ialah gelombang apa? So, Ridwan jawab apa ni? Gelombang melintang. Betul ke? Betul. Ya, betul gelombang melintang. Okey, namakan fenomena gelombang. Selepas gelombang itu melepasi celah. Okey, Ridwan jawab pembelauan. Betul ke pembelauan? Betul. Betul Betul. Pembelauan lah jawapannya. Okey. Next. Okey, apakah yang berlaku kepada muka gelombang dan amplitude gelombang air selepas melalui celah? Okey, kalau pembelauan, apa yang akan berlaku? Asalnya semuanya tak berubah kan? V sama dengan F lambda. Had laju berubah tak selepas dibelaukan? Respon. Tak ke? Frekuensi pun tak berubah. Frekuensi tak berubah, panjang gelombang pun tak berubah. Yang berubah apa? Selepas pembelauan, yang berubah dia punya apa? Dia punya Amplitude. Ya, amplitude dia berubah. Okey, amplitude dia akan berkurang. Lepas tu muka gelombang dia. Macam mana gambar muka gelombang? Mana dalam gambar tu? Ni, bermula straight. Okey, straight. So bila ada celah kat sini dia akan dibelaukan. So muka gelombang jadi apa ni? Melengkung. So betul tak Ridwan punya ni? Dia kata amplitude gelombang air berkurang. Okey, betul, 1 markah. Tapi dia tanya ni juga, dia tanya apa? Muka gelombang. Sebab 2 markah kan. So amplitude berkurang. Lagi apa lagi? Muka gelombang jadi apa tadi? Mana tadi? Melengkung. Okey. Amplitude berkurang. Lepas tu muka gelombang melengkung. Baru dapat 2 markah. Boleh? Boleh ke? Boleh. 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 Okay. Next. Okey, nombor 2. Ni dia jatuhkan telur atas bongkar kayu. So namakan daya yang terlibat. So daya yang terlibat adalah daya apa ni? Okey. So daya impas. Okey, betul. Lepas tu berikan satu sebab mengapa telur itu pecah selepas hentaman. Okey, tadi tu namakan daya impas. Okey, ni sebab kenapa telur tu pecah selepas hentaman. Ridwan jawab apa ni? Daya yang dikenakan terhadap telur tinggi. Betul ke jawapannya? Respon betul ke tak betul? Kan ada jawapan lain. Siapa ada jawapan lain? Nak terima tak daya yang dikenakan tu tinggi? Betul ke tak? Tak. Kenapa tak pula? Sama-sama. 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 Betul lah daya yang dikenakan tu tinggi. Betul. Betul. Cuma dia lupa perkataan apa ni? Dia lupa perkataan daya impas. Daya impas. Okey, daya impas. Tapi tak apalah sebab kat atas ni dia dah tulis kan, dia dah mention daya impas kan. So dia tahulah ni daya impas. So daya yang dikenakan tinggi. So boleh terima. Okey. Sebab dia dah jawab dah daya impas ni kat atas. Okey, so dia tahulah tu daya impas. Ataupun kamu boleh jawab ni apa ni? Telur tu pecah sebab ni permukaan dia keras. Permukaan kayu tu, okey. Permukaan kayu keras. Sebab tu telur tu pecah bila jatuh. Okey, next. Soalan C.
Dia kata apa ni? Hitung momentum sejurus sebelum hentaman. Ni pakai formula apa ni? Momentum sama dengan MV kan? Formula nak kira momentum tapi dia nak sebelum. So sebelum kita ambil hal laju awal lah. So MU. Okay, tengok jawapan Ridwan. Kita letak So M 0.05 kg betul. Lepas tu had laju awal. Had laju awal berapa? 5. Okay. So had laju awal dia 5. Had laju awal dia 5. So dapatlah 0.25. Okay betul. Okay. Formula dia kg meter saat negatif 1. Betul. Nampak ke jawapan Ridwan ni? Nampak ke tidak Nampak. Ridwan bagi cikgu jawapan ni dia tekan gambar jawapan tu blur sangat. Cikgu kena terangkan jawapan tu. Nampak Ridwan? Ridwan nampak. Okey. Memanglah Ridwan nampak jawapan dia. Yang lain nampak tak? Kabur. Nampak. Boleh lah. Okey. Okay, next. Soalan D. Beri satu cadangan bagaimana anda dapat mengelak telur daripada pecah. Okey, apabila dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Okey, Ridwan jawab apa? Ridwan jawab mana? Okey ni. Dia kata balut telur dengan pembungkus gelembung. Oh, bubble wrapper. Yang korang selalu beli barang kat Lazada, kat Shopee tu kan? Betul. So nak terima ke tak Terima. Ya, Boleh lah. Boleh. Bubble wrapper kan lembut permukaan dia. Apa dia punya ni lembut. Sebab tu kita balut apa-apa barang dengan bubble wrapper ni supaya kalau hantar barang tu tak ada rosak. Sebab tu dia balut dengan ni. Ataupun jawapan lain boleh bagi ni. Tukar kayu. Macam mana? Apa? Tukar. Ulang balik. Apa dia tadi? Bongkar kayu? Tukar. Gantikan kayu dengan Dengan apa? Hilang. pai. Gantikan kayu dengan tilam. Boleh juga gantikan kayu dengan tilam tu. Sebab tilam tu apa? Permukaan Lembut. Gantikan kayu dengan permukaan lembut. Okey? Kamu nak jawab apa? Tilam pun boleh. Okey, contohnya apa? Nak jawab tilam. Permukaan lembut pun boleh. Ataupun nak sebut tilam pun boleh. Apa lagi yang lembut? Nak sebut sponge. Sponge pun boleh juga. Okey. Okey, next. Nombor 3. Rajah 3 menunjukkan radas untuk menentukan haba pendam tentu penguapan air. So dia guna pemanas 100 watt. 100 watt ni kuasa kuasa power. Okey, power. Okey. Digunakan untuk mendidih air dalam kelalang vacuum. Kita tahu tak kelalang vacuum tu apa benda? Apa maksud kelalang vacuum? Kelalang vacuum ni dia bukan kelalang biasa-biasa ni ni kelalang ni kan. Isi air kan. Dia bukan kelalang biasa-biasa. Nama pun vacuum. Apa fungsi kelalang vacuum tu? Dia ada kan tanya soalan kelalang vacuum. Okey. Siapa tahu apa function? Ya betul Liza. Ganti permukaan dengan bongkar kayu dengan span. Ya boleh yang itu. Okey yang ni kelalang vacuum. Mana tadi kelalang vacuum? Ni. Kenapa nak isi air dalam kelalang vacuum? Siapa boleh respon? Hello. Ridwan. Ada siapa nak jawab tak? Ya, mengelakkan kehilangan haba. Okey. Kelalang vacuum ni dia sama juga function yang tu nama dia apa? Vacuum yang kamu isi air dalam bekas yang nak yang apa tu? Bekas yang nak maintain air tu jadi panas tu kan? Yang flash tu. Itu vacuum flash lah. Okey, sebab dia contohnya ni kan ni flash yang kamu isi air panas kan?
Dia macam ada satu lapisan tu. Lapisan ni. Yang dalam ni dia vacuum yang cikgu label kan. Yang cikgu duk cikgu colourkan colour merah ni. Ni keadaan dia keadaan vacuum. Maksudnya apa? Tiada udara. Okey, tiada udara. So kalau dalam ni ada air panas. Okey, air panas. So haba kat sini, haba dalam air panas ni dia tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar ke persekitaran sebab kat sini ada udara. Jadi dia tak boleh keluar lah melalui kawasan yang tak ada udara ni. Okay? Melalui kawasan vacuum ni dia tak boleh keluar. Dia tak boleh merentas. Merentas kawasan yang vacuum ni. Haba tak boleh keluar. Sebab tu haba tu boleh maintain air panas dia dalam ni. Faham ke vacuum ni? Vacuum flask ni. Faham. Faham. Okay, faham. So sama juga dengan kelalang vacuum. Okay, sama juga dengan kelalang vacuum dalam makmal ni. Dalam makmal ni dia ada satu diperbuat daripada kaca yang berfungsi sebagai itulah untuk mengelakkan haba keluar ke persekitaran. Okay. Dia punya fungsi dia sama macam fungsi flask vacuum yang kamu ada kat rumah tu. Fungsi dia sama. Okay, so dinding dia memang samalah fungsi dia. Memang dinding yang special untuk halang haba dia keluar. So kita panggil dia vacuum flask juga, okay. Vacuum flask. Boleh ke? Faham? Faham. Okay, faham. So apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu penguapan? Okay, kalau penguapan ni daripada apa ke apa ni? Apa yang berubah penguapan? Ya Allah. Respon. Penguapan ni maksudnya apa? Daripada apa ke apa? Daripada cecair tukar ke? Gas. Okay, gas. Kenapa nama dia haba pendam? Kenapa nama haba dia pendam? Sebabnya haba ni telah dipendamkan. So ada tak perubahan suhu kat sini? Ada tak perubahan suhu? Tiada Tiada perubahan suhu. So dalam graf kan kamu ada belajar yang macam tangga tu kan? Betul tak? Betul. Suhu kan? Okay, kalau ni suhu dia bertambah. Okay, ni bertambah. Bila sampai sini kan suhu dia tetap kan? So ni tiada perubahan suhu. Ni kita panggil haba pendam lah ni. Okay, haba pendam. Sebab walaupun ada haba tapi suhu dia tak berubah. Yang ni pun haba pendam juga. Okey, ni haba pendam. So dia nak haba pendam tentu penguapan, maksudnya dia nak daripada cecair ke gas. So mana cecair dengan gas? Kalau ni pepejal. Sekejap lari lagi ni. Okey. Yang ni pepejal, yang ni cecair, yang ni gas. So kat sinilah ni lah haba pendam tentu penguapan. Okey. So kita tengok Ridwan jawab apa. Mana Ridwan jawapan? Okey, haba yang diserap semasa pendidihan. Nak terima ke ni? Respon. Boleh. Oh boleh haba yang diserap semasa pendidihan. Soalan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu penguapan? Ni haba pendam tentu penguapan ni. So jawapan dia mestilah jawapan yang macam skema sikit kan? Betul. Mesti kena sebut apa ni? Satu kena sebut ni, kena sebut 1 kg pendam. bahan. Kena mention pasal ni 1 kg bahan. Okey, lepas tu apa yang berubah? Cecair kepada gas. Jadi jawapan yang ni cikgu tak terima. Okey, ni tak terima salah. Okey, siapa boleh bagi jawapan untuk A? Respon. Nak respon dekat chat room ke? Okey, siapa boleh bagi jawapan dia? Yang macam skema tu, jawapan buku tu. Kalau soalan tanya apakah haba pendam tentu penguapan ke ataupun apakah haba pendam tentu pelakuran ke ataupun muatan haba tentu apa lagi? Muatan haba tentu ke? Tu kamu kena bagi jawapan yang skema sikit Saya tahu dah.
Nak try? Apa dia? Saya. Okey. Haba pendam tentu pengawapan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kg bahan itu daripada fasa cecair kepada fasa gas tanpa perubahan suhu. Ya, yang itu baru 1 markah. Dia ada mention tentang 1 kg bahan dan juga ada mention tentang cecair kepada gas. Baru 1 markah. Boleh? Okay. So, Boleh. Okay. So, kuantiti haba. Mana ke sekejap Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada cecair. Tadi siapa yang jawab tadi? Sobo. Sobo ulang balik Sobo. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada cecair kepada gas Daripada gas. Kepada gas tanpa Perubahan suhu. Ya, tanpa perubahan suhu. Baru dapat 1 markah. Okey, next. Nyatakan mengapa kelalang vacuum digunakan. Okey, kita tengok jawapan Ridwan. Untuk mendapatkan haba air yang sekata. So ni salah lah ni. Dia bukan untuk dapatkan haba yang sekata. Macam tadi lah cikgu explain. Kelalang vacuum ni samalah macam vacuum flask kat rumah kamu tu kan. Yang nak isi air, nak maintain air panas tu. So supaya apa tadi? Tadi siapa jawab tadi? Intan kan? Untuk mengelakkan kehilangan haba. So itulah jawapan dia, okey. Dia nak maintainkan air panas dalam kelalang ni. Okay, dalam kelalang ni dia dah panaskan air, ada pemanas bendam, nak panaskan air. So kita nak maintainkan air panas dalam ni. So nak maintainkan air panas kena letak dalam vacuum flask lah. Okey. So untuk mengelakkan kehilangan haba ke persekitaran. Okey. Boleh ke? Faham? Boleh. Faham. Cuma vacuum flask makmal ni dia lain lah daripada yang kat rumah kamu tu. Dia dibuat daripada kaca yang special. Cikgu rasa tak tahu lah kaca apa. Tapi kaca tu bertindak sebagai macam ala-ala vacuum. Okey, elakkan haba keluar ke persekitaran. Okey, next. Soalan C. Jisim air yang terkumpul dalam masa 500 saat ialah 0.2 kg. Hitungkan tenaga yang dibekalkan oleh pemanas. So nak pakai formula apa ni? Kat sini dia bagi hint, dia bagi power kan. Power sini 100 watt power. So boleh pakai formula apa ni? P sama dengan power, energy Per masa. per masa. So kamu akan dapatlah tahu dia punya energy dia. Energy apa ni? Heat energy, okey, tenaga haba. So tengok Ridwan punya jawapan. Okey, dia pakai formula ni, P sama dengan E per T. Lepas tu jawapan ni mana sekejap ni jawapan dia. Okey, so nak cari heat energy, darab. So 100 watt darab dengan 500 saat dapatlah 50,000 joule. Okey, betul. Lepas tu next, saya tanya apa pula? Hitung haba pendam tentu pengawapan. So kalau haba pendam tentu ni, simbol dia apa? L kan? So kita ada formula formula nak kira tenaga haba, Q sama dengan M, L. Pakai formula ni. So dah tahu kan tenaga haba tadi, berapa tadi tenaga haba dia? 50,000 joule. Lepas tu jisim, dia dah bagi dah tadi, jisim, berapa tadi jisim? Ni 0.2 kg, jisim air 0.2 kg. So tadi boleh cari ni L, KL, haba pendam tertentu. Okay, kita panggil dia latent heat. So jawapan Ridwan, ni salah lah Ridwan. Ni Q sama MC theta ni salah.
Ni nak kira lain. Ni nak kira apa ni? C nak kira apa ni? Ni bukan nak cari haba pendam tentu. Ni nak cari apa ni? Respon. Muatan haba tentu. Ya, ni nak cari muatan haba tentu so ni tak boleh guna. Okay. So pakai formula ni Q sama dengan M darab L. L tu adalah haba pendam tentu. Okay, ataupun kita panggil okay, kita panggil dia latent heat. Latent ni maksudnya pendam. Pendam. Okay. Okay. So L sama dengan Q per M. So Q tadi dapat dah 50,000 joule bahagi Gising 0.2 kg. So dapat berapa? Dapatlah 250,000 unit je, ambil joule. Ni bawah ni kg, bawah naik atas jadilah kg negatif 1. Okey. So next nombor 4 lah. Nombor 4 siapa Bakis kan? Betul. Okey, nombor 4. Saya. Okey, boleh macam mana kamu nak explain macam mana ni Bakis? Guna Ustazah punya. Okey. So, soalan tanya okey. Okey, apa ni? Raja menunjukkan litar elektrik. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, mentor ni dipasang secara apa? Sesiri ke selari? Okey, Bakis. Selari. Ya, betul, selari. Okey ni. Explain. Baca soalan. Okey, nombor 2 tu, apabila Swiss itu dihidupkan, apakah yang berlaku kepada mentor lain bila satu mentor terbakar? Jawapan dia, mentor lain tu boleh menyala sebab kalau untuk litar selari, kalau satu mentor rosak, arus yang lain tu boleh macam mana cakap? Arus yang lain tu boleh mengalir dekat lintasan yang lain. Jadi mentor lain tu pun boleh menyala juga. Faham? Faham. Faham. Okey. So ni mentor lain tak terbakar dia masih boleh menyala. Okey, mentor masih boleh menyala. Okey, next. KB. Hmm. KB tu nak cari rintangan berkesan. Okey. Okay, nak cari rintangan berkesan. Ada. Yang mana tu jap. Okey. Okey, rintangan berkesan. So ni jawapan kamu kan? Explain. Okey. Mula-mula kita kena cari rintangan dekat dalam ni dulu. Yang ni dulu kita kena cari, kita guna formula 1/R sama dengan 1/R tambah 1/R. Jadi 1/R sama dengan 1/3. Okey, jadi kita pindah-pindah R tu kita dapat 3 ohm. Okey, 3 ohm tu dekat sini je. Kat sini je. Jadi 3 ohm kat sini, kita kena tambah dengan 1 ohm kat sini. Jadi 4 ohm. Yang tu lah rintangan berkesan dia. Okey, faham? Faham. Faham. Okey. Okey, yang kedua pula. Ini senang kan? Ni nak cari yang ni. Senang Zah. Ya senang. Ni litar selari je kan. Yang penting cari R tau. Bukannya 1/R Dah dapat R 3 ohm. Okey. So next. Sekejap cikgu ni. Mana lagi? Mana ke? Sekejap. Nombor 2. okey. Sekejap cikgu nak mana ke tadi? Okey, nombor sekejap. Okey, nombor ni. Bacaan apa ni? Emitter. Okey. Bacaan emitter. Okey, bacaan emitter kita guna formula V sama dengan IR. Okey, voltan dia dah bagi 12 volt sama dengan I, arus yang kita nak cari. R tu 4 ohm. Kita ambil nilai R rintangan yang kita cari tadi. Lepas tu I tu sama dengan 3 ampere. Itulah jawapan dia. Okey, formula ni V sama dengan IR. V dia bagi tadi.
Yang mana tadi je Voltan dia bagi 12 volt. Ni okey. So V 12 volt. Lepas tu bahagi dengan 4. Tadi dah dapat kan? 4 ni yang mana ni? Oh yelah. Ni 4 4 ohm nilai ni. rintangan tadi. Okey, bagi dengan 4 ohm dapatlah arus dia 3 ampere. Okey. Yang lain faham ke yang lain? Faham. Faham. Okey, next. Ni. Okay, yang C. Okay, C. Okay, sebuah perintang 2 ohm dipasang di antara titik P dan titik Q. Apakah yang akan berlaku pada bacaan emitter? Okay, jawapan dia bacaan emitter akan berkurang. Sebab, okay, kita boleh guna formula V sama dengan V sama dengan IR. Okay, kita nak cari arus dia kan? Okay, sama dengan V per R. Okay, bila rintangan tu tinggi sebab dia tambah perintang kan, jadi arus tu akan berkurang. Itulah jawapan dia. Faham? Faham. Okay. Okey, tadi dah 4 ohm. So bila dia tambah dia tambah dekat sini dekat PQ ni dia tambah perintang berapa ohm tadi? Sekejap. Sebab dia tambah 2 ohm. Okey, bila dia tambah 2 2 ohm, ohm. ni 2 ohm kat sini. So tadi 4 ohm tambah dengan 2 ohm lah. Dah jadi 6 ohm. So bila rintangan bertambah, arus dia berkurang. So berkurang. Okey, betul. Yang lain boleh, yang lain? Boleh. Okey, Boleh. Okey, next. Ni lah. Sekejap Okey, nombor 5 pula. Mana cikgu pula? Tak ada gambar nombor 5 ni. Nombor 5. Cikgu data ni ke? Sekejap Cikgu terlampau buat brightness sampai tak nampak gambar ke? Ada pula nombor 5 ni. Okey, nombor 5. Okay. 5. Soalan 5A. Okey, 5A. Sekejap. Bukan maksud indeks biasan. Indeks biasan ni kita ambil formula indeks biasan. Formula indeks biasan maksud dia sin sudut 7 bahagi dengan sin sudut pembiasan. Okay. Okay, untuk ni lah sin sudut 7 bahagi dengan sin sudut pembiasan sebab N sama dengan apa indeks biasan sin I bahagi dengan sin R. sin R. So ni sin sudut 7 bahagi sin sudut biasan. Okey, buat bentuk ayat. Okey, so boleh 1 markah. So kena buat dalam bentuk ayat lah macam ni bahagi. Kejap, boleh ke buat bahagi Sekejap. Sin sudut 7 bahagi sin sudut biasan ke sin sudut 7 per dengan sin sudut biasan? Per. Dia tak boleh sebut bahagi dia sebut ni bagi salah ke sebut per, okey. So Salah. so tak boleh terima lah markah macam tu. Dia kena per ataupun apa lagi nisbah kan, ataupun kamu nampak macam nisbah pecahan, kamu boleh kata indeks biasan adalah nisbah sin sudut 7 kepada sin sudut biasan. Pun boleh. Maksudnya kamu sebut ni lah dalam bentuk nisbah. Nisbah, okey. Tak apa, contoh dekat sini macam mana tu boleh. Indeks biasan adalah nisbah sin sudut 7 kepada sin sudut biasan. 7 pun kena sebut 7, biasan pun kena sebut biasan, tak boleh sebut I ke R ke, tak boleh. Dia mesti bentuk ayat. Okay, next. Okay, B tu soalan perbandingan. Okay. Tu dah less than 1 minute lah.
Sempat ke lagi ni? Ke cikgu nak bagi link baru ke? Cikgu bagi link baru lah Baru 5. Okey. okey.